Hai semua, selamat datang ke vlog Cikgu Suraya. Hari ini Cikgu Su akan bawa semua datang ke kampung budaya yang terletak di Kuching, Sarawak. Okey, kampung budaya ni terletak di Pantai Damai Santubong, kaki Gunung Santubong, di mana hanya 32 km dari Bandar Kuching. Kalau ikutkan masa, saya sampai dalam 45 minit macam tu, sebab saya bertolak dari waterfront. Ini saya baru melepasi Jambatan Santubong. Jadi sesiapa yang nak datang ke Borneo, terutamanya Kuching, anda wajib bawa keluarga datang ke kampung budaya ni atau dikenali sebagai Muzium Kehidupan. Okey, kita dah sampai ke kampung budaya. Ianya dibangunkan untuk memelihara dan mempamerkan warisan kebudayaan dan kesenian negeri Sarawak. Okey, apa-apa hal kita beli tiket dulu. Tiket berharga RM60 untuk orang dewasa dan RM30 untuk kanak-kanak. Tapi sebab saya dah lama menetap dekat Borneo, jadi saya dapat harga istimewa lah, RM20 sahaja. Okey, ini pintu masuk kampung budaya. Perkampungan ini seluas 17 ekar dan mempunyai 150 orang penduduk yang mempamerkan aktiviti-aktiviti harian mereka. Sebagaimana yang kita tahu, suku kaum negeri Sarawak melebihi 30 jenis dan mereka mengadakan aktiviti seperti memproses sagu dan menghasilkan kraft tangan dalam kampung budaya ni. Mereka berpakaian tradisional dan mengadakan persembahan tarian tradisional untuk para pengunjung. Okey, sekarang kita bersama-sama untuk naik Jambatan Buluh Kaum Bidayuh. Jangan risau ya, sebab Jambatan Buluh ni sangat-sangat kukuh dan kaum Bidayuh membina jambatan ni sebagai keperluan untuk menyeberangi sungai atau gaung. Dalam bahasa Bidayuh, Bi bermaksud orang dan Dayuh bermaksud darat. Oleh itu Bidayuh bermaksud orang darat. Bidayuh dikenali sebagai Dayak darat oleh orang-orang Eropah pada masa dahulu untuk membezakan mereka daripada masyarakat Iban yang dikenali sebagai Dayak laut. Bagi Dayak laut, perkataan laut digunakan disebabkan mereka sudah pandai menggunakan perahu walaupun tinggal di pedalaman. Tidak seperti orang Bidayuh, mereka tiada kemahiran menggunakan perahu semasa kedatangan orang Eropah. Okey, jom kita melawat rumah yang pertama, iaitu rumah kaum Bidayuh. Kaum Bidayuh merupakan etnik kedua terbesar selepas kaum Iban di Sarawak. Seperti kaum Iban yang terkenal dengan seni bina rumah panjangnya, masyarakat Bidayuh juga turut mempunyai rumah panjang tradisi, tetapi agak berbeza sedikit daripada masyarakat Iban. Kebiasaannya, atap rumah panjang kaum Bidayuh diperbuat daripada atap rumbia atau sagu, manakala dindingnya pula diperbuat daripada buluh. Pelantar atau lantai rumah panjangnya pula diperbuat daripada papan atau buluh dan struktur tiangnya diperbuat daripada jenis kayu yang tahan lama, iaitu kayu belian. Rumah panjangnya pula terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu ruang bilik utama, awah dan tanju. Bilik utama merupakan ruang utama kediaman yang mana di sinilah akan diletakkan barangan peribadi keluarga seperti gong, tempayan, tembikar dan sebagainya. Baik, ruangan ini dikenali sebagai baruk. Baruk ini dikategorikan sebagai rumah adat yang mana di sinilah segala upacara keagamaan serta tradisi kaum Bidayuh bermula. Di baruk ini juga akan diletakkan tengkorak-tengkorak kepala musuh yang dipenggal suatu waktu dahulu. Manakala ruangan awah pula ialah bahagian pelantar yang terletak di luar rumah tradisi kaum Bidayuh dan ianya boleh disamakan dengan ruangan beranda untuk kediaman moden sekarang. Di awah inilah kebiasaannya para wanita Bidayuh akan melakukan kerja harian mereka seperti anyaman serta bergaul sesama komuniti masyarakat Bidayuh. Awah juga merupakan satu tempat untuk mereka mengadakan majlis selepas upacara keagamaan ataupun adat.
Tanju pula adalah salah satu ruangan yang terdedah di luar rumah tradisi kaum Bidayuh. Ianya adalah ruangan terbuka dan kebiasaannya digunakan untuk menjemur hasil pertanian kaum Bidayuh seperti padi, lada dan sebagainya. Okey guys, sekarang kita beralih kepada kaum yang kedua, iaitu kaum Iban yang dahulu dikenali sebagai Dayak Laut. Kaum Iban merupakan kaum yang terbesar di Sarawak. Kebanyakan kaum Iban tinggal di rumah panjang yang kebiasaannya terletak di tebingan sungai dan berhampiran dengan jalan raya. Ini memudahkan mereka melakukan aktiviti kerja, berkomunikasi, berhubung dengan antara satu sama lain. Baik, kita dapat lihat di sini tangga rumah kaum Iban diperbuat daripada sebatang kayu bulat yang ditakik menggunakan beliung dan dipanggil tangga takik ya. Jom kita naik ke rumah kaum Iban. Saya disambut oleh seorang pahlawan Iban ya, yang memakai baju tradisional Iban ya. Dan kaum Iban ini merupakan kaum yang beragama Kristian, kebanyakan daripada mereka. Tetapi dalam masa yang sama mereka masih lagi mengekalkan nilai adat resam dan adat istiadat mereka. Rumah panjang suku kaum Iban menggunakan tiang sejenis kayu keras dan tidak mudah reput. Contohnya kayu belian. Bumbung rumah panjang pula diperbuat daripada daun rumbia ataupun daun sagu. Lantai pula dibina menggunakan buluh, papan atau kulit kayu. Jika kita lihat di sini, kebanyakan daripada rumah Iban menggunakan tika Sarawak dan tika-tika ini diperbuat daripada rotan. Okey, kita lihat pelbagai barang tradisi kaum Iban, iaitu alat untuk menyimpan seperti pasu, gong dan tempayan yang dipanggil tajau. Ia diwarisi secara turun-temurun dan tajau ini berfungsi sebagai harta simpanan dan diperoleh secara tukar barang. Ini bahagian dapur dalam rumah kaum Iban ya. Kebanyakan rumah kaum Iban menggunakan kain hiasan di dinding mereka, iaitu kain puakumbu yang merupakan kain kapas yang berpola pelbagai warna. Puakumbu ditenun oleh wanita Dayak dan dianggap objek suci. Alat tenunan puakumbu dinamakan K-Iban. Antara corak kain puakumbu termasuklah corak buaya, corak biawak, pucuk rebung dan buaya. Manakala pada zaman dahulu puakumbu digunakan dalam upacara dan peristiwa penting termasuklah kelahiran anak sampai usia menerima barangan penting kepada rumah panjang, perkahwinan dan bagi tabir mayat yang diletakkan di rumah panjang sebelum pengebumian. Anak beranak lah kan, memang ada pertalian ke ada orang luar? Ada pertalian dan ada juga orang luar. Oh, yang, so tak kisah? Tak. Kita okay, memang dulu sebab kita macam mana kaum kita ni seperti dia macam mengeratkan. Dan, di situ kita nak sampai sekarang kita nak bagi orang tahu, kita tonjolkan keharmonian kita. Bezanya dapur je lah kan, lain kan? Dapur dia memang sendiri sendiri punya. Ruang tamu je yang beza. Yang sama kongsi. Kongsi dia untuk semua. Okey. Alright. Ini kawasan ruang tamu So di sini kita boleh tengok ini bahagian tradisional. Yang di sana moden dia. Oh, dia dah moden kan? Okey. Tapi sekarang ada lagi yang moden, kita gunakan konkrit ataupun simen. Okey. Faham. Seni bina rumah ini berpegang teguh dengan adat tradisi tempatan suku kaum masing-masing yang tidak dipengaruhi oleh mana-mana masyarakat luar. Dinding rumah berkenaan diperbuat daripada kulit kayu seperti terentang atau buluh yang dikelar dan dibelah. Lantainya pula menggunakan buluh, papan atau kulit kayu. Rumah panjang ini mempunyai 3 ruang, iaitu tanju, serambi atau beranda terbuka, ruai, ruang terbuka dan bilik.
Manakala bahagian di atas bilik dan ruai dipanggil sadau peran sebagai tempat tidur anak-anak dara di samping tempat menyimpan bijan dan perkakas. Hai. Apa beza baju ni dengan baju tu ah? Sama je, yang tu yang kita pakai zaman dulu. Oh, zaman dulu. Oh, ni? Yang ni modern. Modern sikit. Oh, Untuk okey. tradisional. Oh, okey. Alright. Okey. Okey, kita tengok. Ini contoh kain puak kombo yang digunakan sebagai hiasan di dinding rumah tradisional Iban. Okey, kita tengok dia punya lukisan sangat cantik. Tengok Putera Charles pun datang Okey. Okey guys, kali ni kita sampai di rumah yang ketiga, iaitu rumah kaum Penan. Bagi saya, rumah kaum Penan ni sangat unik yang paling unik lah bagi saya sebab rumah mereka hanya pondok yang tidak mempunyai lantai simen atau papan. Rumah mereka hanya berlantaikan kayu bulat, buluh, malah tanah sahaja. Dengan pembinaan rumah yang ringkas itu, maka kita boleh simpulkan etnik Penan adalah etnik yang mendiami kawasan hutan dan mengamalkan sistem nomad. Apa itu sistem nomad? Iaitu masyarakat yang suka berpindah randah. Sebenarnya, etnik Penan adalah salah satu daripada etnik minoriti di Sarawak Bumi Kenyalang. Mereka merupakan sub-etnik yang membentuk kaum orang Ulu yang mempunyai lebih kurang 27 etnik yang bernaung di bawah sebagai sub-etnik. Seperti sejarah penghijrahan kebanyakan kaum orang Ulu Sarawak, etnik Penan juga berasal dari satu kawasan legenda yang dinamakan Dataran Usun Apau. Etnik ini yang mendiami hutan belantara sebenarnya masih mengamalkan cara hidup mereka dengan memburu dan mencari hasil hutan untuk pendapatan. Dan sejak dahulu lagi, tiada sesiapa yang boleh menandingi etnik Penan di dalam kemahiran mereka untuk memburu di hutan. Sebenarnya, etnik Penan sendiri terbahagi kepada dua yang dikenali sebagai Penan Timur dan Penan Barat. Kedua-duanya mempunyai budaya dan sumber warisan yang sama, namun yang membezakannya adalah bahasa. Sejak azali lagi sememangnya etnik Penan sangat menghormati hutan belantara. Di sinilah mereka hidup dan mencari sesuap nasi untuk meneruskan penghidupan. Dan kerana itulah tidak menghairankan mengapa mereka sering membuat bantahan sekiranya ada kawasan hutan warisan mereka dimusnahkan untuk pembangunan. Sesuatu yang wajar diketahui bahawa etnik Penan ini amat menghormati orang yang telah mati kerana mereka percaya mereka yang telah tiada telah bersatu dengan alam untuk menyambung penghidupan mereka yang hidup. Dan kerana itulah dikatakan bahawa etnik Penan yang masih mengamalkan cara hidup nomad setiap kali ada di kalangan mereka yang sudah meninggal dunia, maka mereka akan berpindah untuk mencari tempat yang lain. Dan barang siapa yang sudah meninggal dunia, mereka tidak akan menyebut namanya lagi sewaktu perbualan seharian. Sebaliknya hanya memperkatakan di mana si mati itu dikebumikan.
Etnik Penan juga mempunyai warisan budaya yang tersendiri yang wajar untuk semua masyarakat tahu. Mereka juga mempunyai seni sastera yang tersendiri seperti instrumen muzik yang dinamakan atui, oreng dan keringut. Dikatakan instrumen muzik mereka juga diperbuat daripada pohon-pohon hutan yang terbaik. Contohnya atui yang diperbuat daripada damar-damar di hutan yang terbaik sekali. Lah kita pegang dia. Raja kayu ni untuk kena santau ke kan? Ini untuk jauhi pada binatang buas masuk hutan kan, kita pegang dia. Bawa je. So binatang buas tak dekat lah, tak nak dekat lah. Okay guys, kita pergi kepada rumah yang keempat, iaitu rumah orang ulu. Mula-mula saya sampai kat sini, saya sangat terkejut bila tengok, wow, sangat tinggi ya rumah orang ulu. Rupanya ada lagi rumah lain yang lebih tinggi. Nanti kita akan tengok ya. Okey, kaum orang ulu terdiri daripada 20 etnik kecil yang disatukan dan berasal daripada pedalaman Sarawak Tengah, iaitu dari dataran Usun Apau, Krayan Kelabit dan Apu Duat. Antara etnik yang bernaung di bawah kelompok orang ulu ialah Kayan, Kenyah, Penan, Kelabit, Punan, Sebob, Lumbawang, Lundayeh, Kajang, Kelantan, Kejaman, Kiput dan sebagainya. Dikatakan etnik-etnik orang ulu ini berasal daripada satu kaum induk berdasarkan tradisi lisan asal usul daripada nenek moyang yang bernama Lenjau Suuh dan Bawe. Okey, jom kita masuk ke dalam rumah orang ulu. Kaum orang ulu membina rumah panjang mereka untuk bertahan lama dan kerana itulah bahan binaannya terdiri daripada kayu kayan yang bermutu tinggi. Binaan atapnya kebiasaan menggunakan kulit kayu belian yang tahan lama serta tidak dimakan oleh anai-anai. Ianya disusun dengan cukup tertib agar mampu menahan segala bentuk cuaca yang sukar untuk diramalkan. Binaan lantai maupun dinding untuk rumah panjang ini juga terdiri daripada kayu kayan yang terpilih. Untuk tiangnya pula sahaja lazimnya menggunakan kayu belian yang boleh bertahan beratus-ratus tahun lamanya. Dan sebelum ditegakkan menjadi asas seni bina rumah panjang, tiang ini juga dikatakan akan diukir terlebih dahulu mengikut motif-motif yang mempunyai makna yang tersendiri tertakluk kepada kepercayaan mereka. Masyarakat orang ulu juga sangat pandai dan kreatif dalam menghasilkan banyak jenis kraftangan ya. Mereka pandai membuat kraftangan seperti bakul, rantai dan terutamanya manik. Penghasilan manik ini untuk dijadikan sebagai hiasan seperti rantai, gelang dan juga baju-baju tradisional mereka memerlukan ketelitian yang tinggi dan mengambil masa yang lama. Dan hasil manik yang sangat cantik ini juga dijadikan sebagai pendapatan sampingan. Tiang kaki untuk rumah panjang orang ulu boleh mencapai sehingga 30 kaki. Dikatakan ianya dibuat sebegitu tinggi bagi tujuan keselamatan, iaitu bagi mengelakkan serangan binatang buas maupun serangan musuh yang boleh menyerang pada bila-bila masa suatu waktu dahulu.
Baik, yang sedang kita lihat sekarang adalah sejenis alat muzik tradisional yang berasal dari kaum orang Ulu, iaitu sape. Alat muzik ini diperbuat daripada kayu lembut seperti meranti dan ianya mengalunkan irama yang mengasyikkan sesuai dengan latar belakang hutan tropika di Borneo. Pada asalnya, alat muzik sape ini dimainkan untuk upacara ritual di rumah panjang. Namun setelah mengalami perubahan masa, ianya telah berubah menjadi alat muzik untuk hiburan dan kegiatan sosial. Gubahan muzik ini mengikut acara-acara keramaian tertentu seperti perkahwinan, kelahiran, pesta menuai serta selalunya diturunkan daripada generasi lama ke generasi baru. Alat muzik ini telah diberi perhatian daripada penggemar muzik tradisional kerana alunan melodi yang tenang dan mengasyikkan ini. Yasmin suka budak dia suka. Pandai dia main. Tinggal sama Yasmin lah. Siapa dia? Ya, tak. Etnik orang Ulu mempunyai penampilan yang sangat menarik dan rupa yang cantik. Berada dalam kelompok etnik orang Ulu ibarat berada di syurga dunia. Perempuan orang Ulu kebiasaannya berwajah cerah atau sedikit perang dan ramai yang mempunyai pipi yang kemerah-merahan, mungkin disebabkan oleh cuaca sejuk bagi mereka yang tinggal di tanah tinggi. Baik, kali ini kita ke tempat pembuatan parang secara tradisional. Parang ilang atau mandau dalam masyarakat pribumi di Sarawak bukan sahaja senjata tradisional, bahkan ia salah satu budaya yang masih kekal hingga ke hari ini. Pada zaman dahulu, parang ilang sering dikaitkan dengan tradisi memenggal kepala atau ngayau di kalangan kaum Dayak, khususnya semasa dalam peperangan. Tradisi ini akhirnya melahirkan satu kepercayaan bahawa parang ilang yang sering digunakan untuk memenggal kepala adalah bertuah atau keramat. Namun kini dengan hilangnya tradisi memenggal kepala sejak awal abad ke-20, parang ilang tidak lagi dianggap keramat atau mempunyai kuasa sakti. Ianya tidak lebih dari senjata biasa yang digunakan untuk berburu. Baik, sekarang kita ke rumah seterusnya, iaitu rumah kaum Melanau. Di kampung budaya ni anda dapat lihat ke rumah kaum paling tinggi sekali pastinya rumah kaum Melanau. Kaum Melanau ialah kaum Bumiputera yang keempat terbesar di Sarawak selepas kaum Iban, Melayu dan Bidayuh. Secara umumnya, masyarakat Melanau mempunyai persamaan dengan masyarakat Melayu, sama ada dari segi kepercayaan, kebudayaan maupun adat resam. Namun begitu, masyarakat Melanau tetap mempunyai budaya dan adat resam mereka yang tersendiri. Rumah tinggi Melanau merupakan rumah tradisi masyarakat Melanau dahulu kala. Ketinggian rumah ini adalah 10 meter dan ke atas daripada permukaan tanah. Ini adalah kerana zaman dahulu kala masyarakat hidup berpuak-puak dan peperangan antara kaum berlaku. Rumah tinggi Melanau merupakan tempat yang paling selamat dari segi pertahanan. Ketinggiannya membolehkan ia tidak dapat dijolok dengan tombak dari permukaan tanah. Di samping itu, keunikannya juga boleh dilihat dari segi struktur lantai rumah tersebut. Sekiranya tuan-tuan berkunjung ke kampung budaya ini, tuan akan melihatnya sendiri. Struktur lantainya yang jarang, namun peliknya orang yang berada di bawah rumah ini tidak akan dapat melihat pergerakan orang yang berada di atas. Tetapi orang yang berada di atas dapat melihat jelas pergerakan orang bawah rumah. Ia adalah disebabkan oleh struktur susunan dan kombinasi lantai, iaitu lantai nibong yang unik.
Keadaan ini dipercayai membolehkan tuan rumah menyimbah musuh di bawah rumah dengan air panas dan ambuyat panas. Dari segi tiangnya pula, ia adalah diperbuat daripada batang balak kayu berlian yang mampu bertahan hingga 100 tahun dan lebih. Di Sarawak cuma terdapat 2 buah rumah tinggi melanau yang masih wujud. Pertama sekali di Kampung Budaya Sarawak dan keduanya di Kampung Sok Matu Mukah. Namun, masyarakat Melanau pada masa kini telah mengubah cara kehidupan mereka dengan tinggal di dalam rumah kampung yang mengikut corak orang Melayu. Kebanyakannya dibina di tepi sungai dan berdekatan dengan pantai. Masyarakat Melanau merupakan suku yang beragama Islam dan Kristian, namun terdapat juga yang mempercayai makhluk gaib yang dipanggil Ipok. Ini merupakan rentetan cerita lisan masyarakat ini sendiri yang dikatakan satu kepercayaan berasaskan adat masyarakat. Baik, sebenarnya ada 2 buah rumah lagi yang kita belum masuk, iaitu rumah kaum Cina dan rumah kaum Melayu. Namun saya tak dapat masuk sebab bila saya datang Februari lepas, pihak Kampung Budaya sedang menjalankan penyelenggaraan untuk rumah kaum Cina dan kaum Melayu. Tapi tak apa, kita ubati kesedihan dengan melihat kemuncak lawatan kita di Kampung Budaya, iaitu persembahan kebudayaan. Rainforest Music House merupakan satu tempat untuk meletakkan alat-alat muzik tradisional dan moden, tapi saya juga tak dapat masuk sebab kerja-kerja penyelenggaraan sedang diadakan. Jom kita lihat persembahan kebudayaan tarian Borneo. Perlu diketahui bahawa kemuncak lawatan di sini ialah persembahan kebudayaan yang diadakan sebanyak 2 kali sehari, iaitu pada pukul 11.30 pagi dan 4 petang. Jadi saya syorkan kepada semua bakal pengunjung Kampung Budaya untuk tidak melepaskan peluang menikmati dan menonton sendiri tarian-tarian yang mewakili etnik-etnik di Borneo ini. Ngajat merupakan tarian yang menjadikan kebanggaan kaum Iban dan masyarakat Sarawak. Biasanya, tarian ngajat akan ditarikan dalam sambutan Hari Gawai sebagai tanda kesyukuran terhadap hasil penuaian padi sepanjang tahun. Pada zaman dahulu, tarian ini akan ditarikan selepas orang Iban kembali dari berperang. Keindahan tarian ngajat adalah unik dan asli kerana mempunyai identiti Iban yang penuh dengan dunia mistik.
Tarian ini dapat membezakan kaumnya dari suku-suku kaum pribumi lain di Sarawak. Tarian ngajat biasanya dipersembahkan semasa meraihkan kejayaan atau menyambut kepulangan pahlawan-pahlawan Iban yang baru balik dari medan perang dan juga meraihkan kejayaan hasil dari cucuk tanam mereka yang merujuk kepada penanaman padi. Tarian ngajat dibahagikan kepada pelbagai jenis tarian iaitu ngajat lesong, ngajat bunuh, ngajat induk, ngajat ngalu temuai iaitu menyambut tetamu, ngajat puakumbu dan ngajat kuta, persembahan ngajat tradisional. Ini merupakan tarian ngajat lesong. Ianya merupakan tarian yang dipersembahkan oleh golongan lelaki sahaja. Persembahan ngajat jenis ini hanya dibenarkan untuk ditarikan oleh kaum lelaki kerana ianya memerlukan penari lelakinya untuk menari sambil menggigit lesung. Kekuatan dan kegagahan yang ditunjukkan dalam persembahan tarian ngajat jenis ini hanya sesuai dipersembahkan oleh golongan lelaki sahaja. Rejang Be'oh atau tarian helang dari suku kaum Bidayu biasanya ditarikan selepas musim menuai sebagai satu bentuk hiburan untuk tetamu dari rumah panjang. Pergerakan penari dengan tangan terulur meniru pergerakan burung helang kerana mereka mengepakkan sayap mereka dalam penerbangan. Mereka menari mengikut rentak irama gendang dan gong serta turut diiringi alunan loceng kecil yang tergantung di sekitar kaki mereka. Tarian ini mengisahkan wira bidayu yang bernama Madu Ujong yang diperintahkan oleh Raja Bintang untuk berjuang dengan burung legenda langit yang dikenali sebagai Tingkilan Raman. Ianya bagi menentukan yang layak untuk berkahwin dengan anak perempuan raja yang bernama Dara Buddha. Gerak tari dalam tarian ini menggambarkan gerak Madu Ujong dan Tingkilan Raman yang sedang berlawan. Mereka adalah penari-penari utama, menari dari setiap hujung serambi bergerak ke arah lawan masing-masing dalam pelbagai gaya. Setiap kali bertemu, mereka menukik dalam gerakan yang cepat seolah-olah menyerang lawan. Wanita Bidayu menggayakan jipo, baju pendek dan skirt bidang fabrik satin rona hitam yang berhias selempang merah, perhiasan pinggang daripada shilling perak. Perhiasan kepalanya ialah sipiah dari 3 warna hitam, merah dan putih berhias manik, labuci dan shilling perak. Warna hitam adalah warna utama dalam pemakaian masyarakat Bidayu. Bagi kaum wanita masyarakat Bidayu, pakaian lengkap adalah termasuk baju berlengan pendek atau separuh lengan dan sepasang kain sarung berwarna hitam paras lutut yang dihiasi dengan manik halus, pelbagai warna yang disulami dengan kombinasi warna utama iaitu putih, kuning dan merah. Tudung kecil separuh tinggi dengan corak anyaman yang indah atau penutup kepala daripada kain berwarna-warni dengan sulaman manik halus adalah pelengkap hiasan kepala wanita masyarakat Bidayu. Kaum lelaki pula lazimnya mengenakan sepasang persalinan berbentuk baju hitam separa lengan atau berlengan pendek dengan sedikit corak berunsur flora dan seluar hitam atau cawat yang berwarna asas seperti biru, merah dan putih. Kain lilit kepala pula pelengkap hiasan kepala kaum lelaki masyarakat ini.
Tarian alu-alu adalah seni tradisional terawal etnik Melanau yang mempunyai kaitan dengan perkabungan masyarakat berkenaan. Tarian ini dipersembahkan ketika waktu malam, bermula dari malam pertama sehingga malam keempat perkabungan. Ianya bertujuan untuk menghiburkan hati keluarga dan rakan-rakan si mati. Tarian ini memerlukan kemahiran penari lelaki untuk mengimbangi badannya di atas batang buluh sambil berpusing-pusing mengikut rentak lagu. Tarian ini juga tidak mempunyai gerak tari yang spesifik, hanya dipengaruhi aksi-aksi dalam kehidupan seharian masyarakat Melanau, seperti proses membuat sagu. Gerak tarinya juga boleh diperolehi antaranya menerusi mimpi, pekerjaan seharian, perubatan dan permainan rakyat. Tarian Datun Julut atau tarian burung kenyalang merupakan tarian tradisional orang Kenyah.
Tarian ini biasanya dipersembahkan untuk meraihkan kedatangan para pengunjung ke rumah panjang. Pada umumnya, para penari tarian ini terdiri daripada 8 orang wanita yang akan menari mengikut alunan alat muzik sape. Peralatan utama dalam tarian kenyah ialah bulu-bulu burung kenyalang. Bulu-bulu ini menghiasi kedua-dua belah tangan setiap penari. Ayunan tangan yang dihiasi bulu-bulu kenyalang serta gerak tari yang lemah lembut inilah yang menyebabkan tarian kenyah sungguh unik dan tersendiri. Tarian ini dicipta oleh seorang putera kenyah yang bernama Nyik Selong bagi menggambarkan kegembiraan serta kesyukuran. Pada masa dahulu, tarian ini dipersembahkan sewaktu perayaan kemasyarakatan bagi menyambut kepulangan para pahlawan dari berburu atau sewaktu perayaan tahunan yang menandakan tamatnya musim menuai. Pakaian tradisional yang pelbagai corak dan motif ini dibuat menggunakan tenunan tangan. Dalam tarian ini juga, bulu-bulu burung yang dilekatkan di celah jari kedua-dua belah tangan penari wanita hanyalah sebagai perhiasan. Manakala penari lelaki pula selalunya membawa perisai terabai dan parang panjang ilang semasa menari. Di kepala penari lelaki juga dihias dengan topi yang dilekatkan dengan bulu burung kenyalang. Baju yang digunakan penari lelaki juga kadang-kadang ialah baju yang diperbuat daripada kulit kayu kemedu atau kulit kambing sunung.
Okey guys, sekian saja vlog kali ini, iaitu ke Kampung Budaya Kuching atau dikenali sebagai Muzium Hidup. Sebenarnya saya dah tiba di sini dah 2 kali dan pastinya saya akan datang lagi lepas ni. Jom datang ramai-ramai menikmati depan mata keunikan Borneo Bumi Kenyalang. Jangan lupa guys untuk like, komen dan subscribe Cikgu Suraya Channel. Bye.